Melati kuntum tumbuh melata, cantik merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, kami sembah pembuka bicara. Pertama sekali, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tentang tajuk projek penilaian akhir kami pada hari ini. Tajuk yang kami akan kupaskan adalah berkenaan dengan tanggungjawab sosial sebagai rakyat atau ahli masyarakat. Menurut pandangan saya, tanggungjawab sosial tetap menjadi keutamaan dalam kalangan keluarga, masyarakat dan negara. Tanggungjawab sosial dapat memberi kesedaran kepada setiap lapisan masyarakat. Malahan, perkara ini juga dapat meningkatkan semangat patriotik rakyat kepada negara serta menunjukkan perpaduan rakyat di negara kita. Kita hendaklah memupuk sikap bertanggungjawab dan amanah kerana individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara dan etika kerja adalah manusia yang memiliki perwatakan yang baik. Sebagai pembuka tirai pembicaraan yang pertama, tanggungjawab sosial sebagai rakyat atau ahli masyarakat adalah untuk menjadi ejen moral. Secara tidak langsung dapat memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu adanya pengawasan oleh agensi penguatkuasaan luaran dan ancaman seperti hukuman atau tekanan masyarakat sekeliling. Memupuk sikap bertanggungjawab dan amanah kerana individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara dan etika kerja adalah manusia memiliki watak yang baik. Contohnya, Ustaz Ibnu yang merupakan penceramah bebas telah menghulurkan bantuan 10 tan keperluan asas kepada rakyat Sabah. Ustaz Ibnu juga telah menyumbang bantuan dalam bentuk makanan kepada petugas di hospital. Tanggungjawab sosial sebagai ahli masyarakat tergolong dalam golongan sekunder. Makna sekunder ialah pihak berkepentingan yang memberi kesan secara tidak berlangsung kepada perniagaan. Perniagaan akan menerima kesan yang tidak langsung jika pihak sekunder melakukan sebarang tindakan. Tanggungjawab masyarakat dalam sosial organisasi ialah mengenal pasti keperluan asas masyarakat yang sering berubah. Selain itu, ia juga mengambil kira kesan operasi terhadap alam sekitar dan persekitaran sosial. Seterusnya, tanggungjawab masyarakat juga dapat memberi sumbangan terhadap aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Samping itu, masyarakat juga dapat membiayai projek-projek pembangunan sosial seperti taman rekreasi. Tanggungjawab masyarakat ini dapat menyumbangkan masa dan tenaga untuk aktiviti kebajikan awam dan kemasyarakatan. Akhir sekali, ia juga dapat memberi sumbangan kepada masyarakat, contohnya beasiswa, derma dan lain-lain. Mendayung sampan ke pulau idea yang seterusnya, meningkatkan semangat saling bantu-membantu dalam komuniti masyarakat bagi meringankan bebanan golongan yang memerlukan atau ditimpa kesusahan. Seperti yang kita sedia maklum, isu pencemaran alam sekitar merupakan masalah yang menjadi liputan utama akhbar pada abad ini. Ianya semakin serius sejak akhir-akhir ini. Terdapat banyak punca yang dapat kita kaitkan dengan isu alam sekitar ini. Namun, kita sebagai rakyat yang prihatin sepatutnya menjaga dan memelihara alam sekitar dengan baik. Hal ini kerana setiap individu yang ada di muka bumi ini haruslah mengambil berat terhadap alam sekitar dengan memberi dan menjual produk-produk harian yang mesra alam seperti alatan makanan pakai buang yang menggunakan daun kering yang telah dimampatkan sebagai bahan dasar. Oleh itu, untuk mengurangkan isu ini, pihak kerajaan hendaklah menguatkuasakan undang-undang supaya masalah ini dapat ditangani dengan lebih baik. Manusia juga haruslah mengambil komited terhadap alam sekitar dengan menghasilkan keluaran yang mesra alam dan bermanfaat kepada pengguna. Isu pencemaran masih sukar diatasi kerana kegagalan pelbagai pihak sama ada pengguna, peniaga dan masyarakat awam dalam menghayati tanggungjawab sosial dalam menjaga atau memelihara alam sekitar. Contoh pencemaran air yang disebabkan pembuangan sisa-sisa kimia pencemaran amonia dan bahan cemar lain dari kilang-kilang ke sungai-sungai. Di antara kawasan yang teruk tercemar yang pernah dilaporkan ialah di kawasan Pasir Gudang iaitu Sungai Kim Kim dan Sungai Johor di Johor. Melalui aktiviti sosial,
Hubungan dapat dieratkan kerana masyarakat kini dapat berinteraksi dan saling kenal mengenali antara satu sama lain. Sebagai contoh, dengan membuat aktiviti bergotong royong yang dapat kita eratkan ini kerana seramai masyarakat kita yang tidak suka berkomunikasi dengan orang ramai menjadi lebih suka untuk berinteraksi dengan mudah, apatah lagi dengan membuat kempen secara terbuka dan bebas supaya ia dilakukan secara bersama-sama tanpa mengira bangsa atau usia. Bagi menebalkan lensa perbicaraan yang kedua adalah sebagai rakyat yang prihatin, kita wajarlah membawakan bantuan kepada orang yang dalam kesusahan dengan cara menghulurkan bantuan secara derma ikhlas di dalam talian. Ini boleh membuatkan individu tersebut dapat memupuk sikap bertanggungjawab dan amanah atas tindakannya tersebut. Hal ini juga ia tidak dapat melanggar undang-undang etika kerja yang menjadi orang yang amanah apabila melakukan sesuatu pekerjaan yang mulia. Sebagai contoh, Ustaz Bilu yang merupakan penceramah bebas yang suka menghulurkan bantuan sebanyak mungkin kepada orang dalam keadaan, orang kurang payah dan warga emas untuk menolong mereka hidup dengan selesa. Kesimpulannya, pematuhan dengan tanggungjawab sosial menghasilkan faedah bagi masyarakat dan syarikat atau organisasi kerana meningkatkan reputasinya untuk memupuk kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesihatan pekerja dan individu yang membentuk masyarakat. Kami akhiri pembentangan kami dengan serangkap kata. Bunga jejak di atas para anak dusun pasang pelita. Andai ada tersalah bicara, jari disusun maaf minta. Sekian, terima kasih.